Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم Tabai mahfuzah makna segala hak-hak mencetak kitab ini terpelihara. Dah. Sebab tu orang tanya ulama. Nah, kita boleh copy tak? CD orang buat, VCD orang buat agama, kemudian jual tanpa kebenaran. Ulama jawab haram. Makan tu makan haram. Tak percaya kita tanya tu. Nampak? Lepas tu kita nak beritahu malam ni, oleh kerana banyak sangat cetak kopok CD kita ni. CD kita ni bukan buat biti. Dulu kita boleh derma untuk 4 buah madrasah, 500 satu madrasah. Sekarang 100 pun payah. Sebab cetak kopok. Nampak? Jadi banyak sangat di Kuala Lumpur ni pun paling banyak lah. Macam-macam orang buat CD kita ni. Jadi kita beri keizinan kita kepada syarikat Ilyas Salam ni yang buat CD Ustaz Kazim. Nampak? Dia saja yang menjual yang original mula pada malam ini. Nampak? Bukan kita nak menega benda pun tak. Macam-macam company mari jumpa saya suruh sign. Saing je, pai siri aku pakai. Tak. Saing kita payah apa saing? Tapi kena fikir bukan kita nak cari dunia. Nampak? Tapi dah tengok banyak sangat jualan-jualan ni nyaknya ke budak-budak penjual hak original dak laku. Nak main pakai kopi. Jadi kita beri kepada Ilyas Salam saja yang keluar CD, VCD kuliah Ustaz Kazim. Yang ambil gambar sekarang. Dia gitu. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur sama-sama kehadrat Allah SWT dengan pertolongannya kita dapat berkumpul sekali lagi pada malam ini, yaitu kuliah kitab Anak Kunci Syurga, dan malam ini di Masjid Asy-Syarif Meru, Kelang. Mudah-mudahan kesusah payah kita dan kehadiran kita ini tercatat sebagai suatu amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan lihat keuntungan saham kita pada malam ini pada hari kita bertemu dengan Allah pada Yaumul Mahsyar nanti. Kita sambung kitab Anak Kunci Syurga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, amma ba'du, maka ini sebuah kitab yang kecil yang mengandung ia kitab akan barang yang fardu ain atas tiap-tiap mukallaf daripada aqaidil iman dan daripada hukum-hukum yang bersangkut paut dengan sembahyang dan lainnya. Hamba yakni pengarang himpunkan akan dia kitab ini bagi kanak-kanak dan perempuan yang baru belajar, dan hamba namakan akan dia kitab ini
dengan nama anak kunci syurga, dan hamba pohonkan akan Allah Ta'ala bahawa menjadikan Allah akan karangan hamba ini ikhlas dan memberi manfaat bagiku, yakni pengarang, dan bagi saudara-saudara muslimin. Innahu ala kulli syai'in qadir. Baik, kata pengarang amma ba'du ni bahasa Arab. Artinya adapun kemudian daripada itu ni bahasa kitab. Kadang-kadang kita kata apalah kitab Jawi ni amma ba'du lah. Adapun kemudian daripada itu, ni adalah uslub Quran. Kitab ulama ditulis mengikut uslub Quran. Kitab orang sekarang ditulis terus tulis. Tidak ada uslub Quran, tidak boleh di-i'rab, tak boleh disyarahkan dia. Terus tulis. Jadi jangan kita tak faham. Bermula yang demikian itu, dan yang demikian itu kita kata warna gini. Nak pesen lama. Memang dah pesen Quran. Nampak? Dalam Quran kata alif lam mim zalikal kitab. Alif lam mim bermula yang demikian itu. Ni uslub Quran. Nampak? Jadi bahasa lama kita tak faham kerana kita tidak arif dalam bab ibarat-ibarat Quran. Jadi kita terangkan dengan cara moden. Itu sajalah. Kita guna kitab lama dan kita syarah untuk beri kemudahan sahaja. Adapun kemudian daripada itu, yakni selepas pengarang menyebut akan basmalah dan hamdalah. Basmalah yakni menyebut bismillahirrahmanirrahim sebagai muqaddimah yang nombor 1. Nombor 2 iaitu mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiganya selawat dan salam. Lepas tu lah, lepas bismillah, lepas alhamdulillah, lepas selawat, maka ini sebuah kitab yang kecil yang mengandungi ia kitab akan barang yang fardu ain. Inilah kitab kecil namanya. Inilah sebuah kitab. Kitab ni kecil je, kitab anak kunci syurga. Kitab saya ni koyok habis dah. Kitab ngaji dengan tok guru dulu. Learning ada jual. RM4.5 Kalau hak rumi hak jawinya, hak rumi tu mahal sikit. Dulu saya beli RM3. Di Terengganu RM3 je. Ni kata kitab yang paling mahal sekali dalam kehidupan kita, kitab lah. Nampak? Kerana harganya walaupun RM4, kita tak mampu beli. Nampak? Tapi kalau kita ada Mayubi, RM44,000, bukan RM4. Kita ada 2 buah Mayubi. Bini kita se. Ada orang boleh beli Mercedes. RM340,000, murah. Tapi dia tak mampu beli kitab anak kunci syurga yang harganya RM4. Sebab tu kitab mahal. Nampak? Apa makna kitab? Kitab ni dalam bahasa Arab takrif ulama-ulama ismun li jam'in min ahkami syar'iyyati. Wa fihi abwabun wa fusulun wa masailu ghaliba. Kitab artinya himpunan yang di dalam himpunan itu ada hukum syarak, dan biasanya disebut ada bab-bab, ada pasal-pasal, ada masalah-masalah. Jadi kalau buku yang menghimpunkan hukum syarak di dalamnya, sama ada dia hukum tajwid, hukum akidah, hukum fiqh, hukum tasawuf, hukum yang berkait dengan agama, dia panggil kitab lah. Dipanggil kitab. Jadi kalau buku tu tak himpunkan benda-benda agama di dalamnya, dia panggil buku, bukan kitab. Kerana kitab ismun li jam'in min ahkami syar'iyyah, himpunan daripada hukum-hukum syarak, berkait dengan agama, dia panggil kitab. Jadi malam ni kita itu makna kitab.
Jadi kitab yang paling hebat sekali iaitulah kitab yang turun dari langit. Batu dalam Quran kata zalikal kitab. Surah Al-Baqarah depan-depan letak tengah supaya kita suka kepada kitab. Depan-depan sebut. Al-Baqarah zalikal kitab la raiba fi. Tidak dapat diragukan lagi bahawa ini kitab Al-Quran semuanya adalah benar belaka. Jadi bermula dengan kitab Al-Quran, dituruti dengan kitab hadis, kemudian kitab-kitab ulama. Kita kena kasih dalam kehidupan kita kepada kitab. Orang yang dalam hidupnya tak ada kitab dalam diri dia, tak ada kisah, maka orang ni orang yang sudah rosak. Rosak dah. Nampak? Kerana tanpa kitab maka kita tidak akan dapat berjalan di jalan yang benar. Hidup mesti berkitab. Kitab nombor 1 Al-Quranul Karim. Itu kitab. Baik. Kitab yang kecil. Kecil ni maknanya nipis lah. Kalau kitab tu besar, besar lah. Yang mengandungi ia kitab akan barang yang fardu ain. Fardu ain ni selalu kita dengar, iaitu ialah perkara yang wajib atas semua mukallaf. Itu fardu ain. Nampak? Jadi dalam kitab-kitab ini dan kitab seumpama ini, dia menceritakan hukum yang fardu ain. Apa fardu ain? Perkara yang wajib atas semua orang yang mukallaf. Umpamanya ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu akhlak, atau sekarang orang sebut ilmu tasawuf. 3 ilmu ni fardu ain. Dalam rumah kita ada 10 orang yang telah mukallaf. Maka kalau 9 orang yang datang belajar malam ni, seorang tak datang, dia berdosa kepada Allah. Kerana ini fardu ain, tak boleh wakil. Adapun fardu kifayah, boleh kita wakil. Faham? Dalam kawasan Meru ni ada seorang saja yang belajar ilmu tafsir Quran, maka terangkat dosa 10,000 orang penduduk Meru ni. Kerana apa? Fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Huwal wajibu ala kulli mukallafin wa iza fa'alahul ba'du saqata anil baqin. Fardu kifayah, benda yang wajib kepada semua mukallaf, tetapi apabila ada sebahagian yang telah melakukannya, maka terlepaslah kewajipan daripada orang yang lain. Kalau belajar bahasa Arab, kalau tak ada seorang pun yang belajar bahasa Arab dalam Meru ni, seluruh Muslim Meru berdosa kepada Allah. Ada seorang yang belajar bahasa Arab, terangkat dosa daripada orang lain. Itu fardu kifayah. Kerana bahasa Arab fardu kifayah. Ada pun fardu ain, tak ada boleh wakil. Perdana Menteri wajib belajar agama. Nampak? Timbalan Perdana Menteri wajib belajar agama. Kalau ada raja dia tak belajar fardu ain, dia diazab di akhirat nanti. Tak ada kira siapa-siapa. Orang tinggi ke, orang rendah ke, menteri ke, JKK ke, tak ada kira siapa-siapa. Mesti kena belajar benda yang fardu ain. Begitu juga dia kena buat benda yang fardu ain, sama macam semayang 5 waktu. Semayang 5 waktu fardu ain. Ain ni maknanya personal. Tiap-tiap individu wajib buat. Nampak? Jadi kalau kita tak belajar ilmu yang fardu ain, merupakan satu dosa, maka wajiblah kita bertaubat dari dosa. Katakan dulu kita tak belajar fardu ain ni, sekarang baru kita ada rasa nak belajar fardu ain, maka yang dulu itu kita dosa dah. Bila berdosa wajib taubat dah. Wajib bertaubat. Sebab tu bertaubatlah kita kepada Allah, kerana dulu lupa nak belajar hak fardu ain. Jadi kita jangan haraplah maknanya orang lain untuk bawa kita. Kita sendiri bawa diri kepada Allah. Kerana orang lain belum tentu. Nampak? Kadang-kadang ibu bapa kita tak suruh pergi belajar fardu ain, maka ibu bapa dia tanya dia akhirat nanti. Dalam hadis, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi atau kama qala. Nabi cakap, semua kamu yang ada anak, dia akan ditanya daripada anak-anaknya di akhirat nanti.
Kamu si pulang bin si pulang di padang mahsyar. Berapa orang anak ada? 3 orang. 2 lelaki, 1 perempuan. 3 orang ni berapa orang yang mu suruh pergi belajar ilmu fardu ain? Jawab bapak tadi, tak belajar fardu ain, belajar akademik biasa saja. Diheret bapak tu dihumbang di dalam api neraka. Nak masuk neraka kita dengan sebab jahil anak bini kita. Jangan. Nampak? Jangan. Kalau ayah jahil, anak tidak diazab dengan sebab anak tidak bertanggungjawab di atas kejahilan ayah. Tapi kalau kita jadi ayah, kita akan diazab dan dikira dosa bila anak kita jahil hukum agama. Tak ada orang akan diazab dalam neraka dengan sebab anaknya tak lulus matematik. Tak ada orang akan diazab di akhirat nanti jika anaknya jahil ilmu sains. Tidak ada suami atau seorang ayah kena berhumbang dalam api neraka dengan sebab anak dia tak faham bahasa Malaysia. Tetapi seorang ayah akan dibakar di dalam api neraka dengan sebab anak dia tak tahu akidah. Dia akan diazab dengan sebab anak dia tak pandai semayang. Ni jaga. Kita akad nikah nampak sedap je. Kita tak nampak barang ni. Faham? Kita jawab nikah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Tok Imam kata sah, saksi kata beres bah. Sah. Kita dalam hati, dah malam ni dah. Betul tak? Sah dah. Nampak lalu muka minah. Sedap. Mu nampak sedap saja. Bila mu jawab nikah sah, bermakna isteri aku wajib atas aku mengajarnya ilmu yang fardu ain. Kalau aku tak pandai nak ajar, wajib aku bawa ke masjid, ke surau, ke madrasah supaya dia belajar ilmu fardu ain. Kerana isteri yang jahil, suami dapat dosa. Macam beres. Itu yang tak beres. Tapi kita lupa sangat tu, kita nampak sedap saja. Faham? Ini masalah. Kita kembali ke pangkal jalan. Ingat, bini kita tak faham akidah, kita kena azab. Bini kita tak reti syarat sah semayang, kita berdosa. Walau hebat lagu mana pun kita pakai jubah, serbang besar baku diriang, siap dengan kawi sugi sakut di telinga, ada celok pulak lama di mata, kelek kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi anak dan bini mung tak reti fardu ain, mung berdosa kepada Allah. Batu kita betulkan balik. Jadi alhamdulillah kalau keadaan gini kita dengan memakmurkan masjid, pakat belajar agama, kita bertaubat daripada kesilapan kita hak masa dulu lara kita. Tambah lara dah, main-main juga, mengaji juga. Jadi tolong kesian saudara kita hak di luar sana. Dia tak ada heran orang mengajar agama ke, orang mengajar kitab ke, orang nak beri tauhid ke, nak ajar tajwid ke, nak betulkan semayang, dia tak ada heran. Dia penting dia luar nu, gi mari cari piti. Kita hak belajar agama pun mati, dia hak lupa agama pun mati. Tetapi ingat, orang yang lupa agama bila masuk di dalam kubur, dia akan menyesal besar. Maka sekarang kita bangun daripada tidur masing-masing. Nabi kata annasu fid dunya niyamu. Manusia majoriti di dalam dunia niyamu, sedang tidur. Apa makna tidur? Tidur ni tak sedar dengan tanggungjawab kepada agama. Tidur lah. Yang dia tahu tanggungjawab kepada makan dan minum. Nampak? Seperti hayawan. Hayawan mari tak kalau orang buat kuliah tajwid? Lembu mari tak kalau kita jumpa ustaz mari ngajar sini tasawuf? Tak. Kita buat program tafakuh feeding untuk faham semayang, puasa, zakat, haji. Kambing mari tak? Tak mari. Jadi saudara mara kita, kawan-kawan kita, anak beranak kita, rakan pejabat kita yang tidak heran dengan program-program agama seperti ini, duk kira cari makan saja, mereka adalah serupa lebih dengan lembu dan kambing. Jangan kata gitu ustaz, tu datuk tu. Datuk kambing. Tak ada kira siapa-siapa. Faham? Kerana raja yang paling besar Fir'aun. Nampak? Allah perintahkan Nabi Musa dengan Nabi Harun pergi ajar Fir'aun. Nampak?
izhaba ila fir'aun innahu tagha. Hei Nabi Musa dan Fir'aun, mun pergi ajar hukum-hukum agama tauhid akidah kepada raja Fir'aun, kerana dia melampau batas. Kalau raja Fir'aun mesti belajar tauhid dengan Nabi Musa, nak raja Fir'aun yang begitu hebat mesti faham akidah, nak mesti dengar Nabi Musa nak ngajar, dah kita benda ngah. Nak Allahu Rabbi, ramal ini orang tak heran ilmu fardu ain. Nah, padahal percuma tuition matematik RM60, sains RM40, tuition anak. Tapi ni tuition yang wajib, siapa dak hadir tuition fardu ain menjadi fasik, free of charge, ada kipas, bawah kapet, tambah mari juga, bodoh macam lembu. Tunggu. Bukan kita marah belajar dunia, boleh belajar, tak salah. Sampai PhD tak ada masalah lagi. Tapi lupa belajar ilmu agama. Oh, kalau anak boleh belajar London, University of Liverpool. Oh, hebat. Bukan dekat bawah Liverpool. Nak pergi atas ke LIA satu hal dah. Satu naik tunggu kapal terbang 6 jam baru sampai. Naik kapal terbang bukan boleh pergi direct bah. Isi minyak pula tu di Selong rong 95. Faham? Rong 97 mahal. Berti pula dekat Kahira baru terus ke London. Nampak? Naik bah pula Liverpool 24 jam perjalanan campur transit. Tinggal kampung halaman nak belajar University of Liverpool. Faham hukum-hukum berkenaan dengan arkitek, engineer, macam-macam hak keduniaan. Tinggal kampung ni, kalau duduk di Kelang ni 5 tahun tak balik ke Kelang. Toki mati tak balik. Pasal apa? Exam. Takkan nak balik exam dekat Liverpool. South Liverpool. Anak saudara mati, langgar di mak repik, tak balik. Tuk, dia toki mati tuk, nikah lain pula, tak balik juga. Mana tak apalah. Maknanya hebat pengorbanan orang yang belajar di universiti jauh-jauh. Tapi di sebelah rumahnya masjid, di sebelah rumahnya surau, orang mengajar fardu ain, dia tak pergi. Bodoh daripada binatang. Faham? Walaupun ditulis di kereta University of Liverpool, jauh dia pergi belajar, dalam kampung dia sendiri dia tak hadir kuliah, University of Liverpool bodoh. Faham? Itu tak ada kira siapa-siapa. Siapa yang makan lada, dia kena terasa pedas. Bila terasa pedas, alhamdulillah. Kalau kita dengar tapi tak terasa hati, hati kita mampu kerah. Dengar orang ngajar mesti rasa hati. Dia ni kata kat aku dah. Number 1 waktu dia panggil. Faham? Kalau balik-balik, anak dia balik, orang tanyalah, tu hak mana pula tu, hak lelaki tu? Anak amba lah tu, ngaji kat Afrika. Dah hak baru ni abang dia ngaji Tokyo, balik sekejap takut nuklear. Ramai anakmu hebat-hebat mengaji. 6 beradik Cik Yah, anak kita 6 tak ada mengaji dalam negeri. Hak sulung Mongolia. Bagus, alhamdulillah, anak semua overseas. Tapi bila ayah mati, panggil tu imam semayang mayat. Dah mana 6 beradik overseas? Dah pandai semayang mayat, dah pandai semayang jenazah. Dah cerdik ke bodoh? Ada anak overseas tapi tak boleh jadi imam salat jenazah. Dalam kitab fiqh kata yang terutama jadi imam salat jenazah anak si mati itu sendiri. Tiba-tiba anak si mati mengaji tinggi, tak boleh jadi imam salat jenazah. Sudah kijil dah lah. Ada yang tak pandai langsung buat alasan.
kita kata macam binatang. Allah sebut dalam Quran, wahum kal an'am, anak-anak seperti ini seperti binatang-binatang. Memang bila kita sebut binatang, kasar ustaz ni. Tak kasar. Dalam Quran kata wahum kal an'am. An'am ada binatang. Tapi bila sebut binatang, keras. Okey, kita lembut sikit. They're like animal. Gitu. Betul? Sama juga. Sebab apa seperti binatang? Baik, bila ayah mati, kita pun tanyalah. Ada lembu seekor bawah. Kita pergi kat lembu. Lembu. Boleh tanya satu soalan? Boleh? Lembu kata. Bahasa dia. Kegi boleh dah nak tolong semayang mayat. Pasal tuang awak mati dah semalam. Lembu kata, tak boleh boh. Faham? Lepas tu anak si mati tak boleh juga semayang mayat ayahnya sendiri. Sama tak dengan lembu? Sama lah. Sama saja, cuma lembu tak bakar seluar dalam. Faham? Jadi hakikat anak-anak yang jahil hukum agama, anak-anak ini seperti lembu, seperti kambing, seperti hayawan, ayam dan itik. Itu hakikat dia. Jadi makin mari ramai-ramai kita berazam keluar daripada nama lembu, keluar daripada nama binatang, kita menjadi manusia yang berakal. Nampak? Iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bila kamu lalu, kata Rasulullah, pada tamang-tamang syurga, masuklah ke dalam, singgahlah. Tanya sahabat, apa dia tamang syurga? Nabi jawab, hilaku zikri, tempat orang belajar hukum agama. Ada orang mengajar, pergi. Ada orang belajar, pergi. Kita dapat terima pada zaman ni tak macam zaman Rasulullah. Bila Rasulullah mengajar, semua orang boleh datang. Zaman ni tak boleh. Ada orang kerja malam, ada kerja siang, ada shift, ada on-call, kita boleh terima. Tapi pandai-pandai. Jangan tak nampak langsung muka dia di masjid. Hanya nampak mari pada nisfu Sya'ban saja. Atau semayang raya saja. Semayang raya tak mari tak berdosa. Fardu ain tak mari, mu tanggunglah dosamu di hadapan Allah di hari akhirat nanti. Atas tiap-tiap mukallaf. Jadi mukallaf ni bahasa Arab. Bahasa Melayunya orang yang dibebankan. Daripada perkataan kallafa yukallifu taklifa, fahuwa mukallifun wa zaka mukallaf. Bagi orang yang belajar ilmu sarah, maknanya orang yang dibebankan atau dipikulkan hukum-hukum syarak daripada langit. Makna mukallaf. Mukallaf dua. Yang pertama aqilun, yang kedua balighun. Orang yang berakal dan sampai umur. Kalau berakal tapi tak sampai umur, tidak wajib. Budak-budak berakal dah, tak sampai umur lagi, mana tidak balik, tidak wajib. Tetapi wajib di atas ibu dan bapa menyuruh anaknya melakukan ilmu amal yang fardu ain seperti semayang dan belajar ilmu agama bermula umur 7 tahun. Ini dosa kita yang banyak kepada Allah. Nabi sebut dalam hadis, muru auladakum bis salah wa hum abna'us sab'in. Wajib kau suruh anakmu semayang bila mereka genap birthday mereka 7 tahun. Betul tak? Adakah kita suruh anak kita semayang bila genap 7 tahun? Tidak. Maka dapat 5 dosa satu hari. Masuk subuh, kita tak suruh anak kita yang 7 tahun solat subuh, kita berdosa. Anak kita tak solat, tidak berdosa. Kerana dia bukan wajib, kita hanya wajib tarbiyah saja. Masuk zuhur, kita tak suruh juga, 2 dosa dapat. Kalau 5 beradik, 10 tahun, tak suruh anak semayang, nampak? Sebab tu disebut dalam hadis, seorang bapa masuk neraka dengan sebab dosanya anak-anak sahaja. Maka ulama mengkiaskan dengan semayang 7 tahun belajar agama. Orang putih baca hadis ni, nampak? Orang putih dia terjemah Sahih Bukhari ke dalam bahasa Inggeris, Sahih Muslim, Sahih Tirmizi, jumpa hadis ni, maka mereka memulakan pelajaran darjah 1 umur 7 tahun.
Nampak? Kita lupa ambil anak 7 tahun masuk sekolah saja, lupa hak hadis Nabi tentang agama 7 tahun. Nampak? Batu Nabi ulama kata awaludin ma'rifatullah, tapi kita lupa kita jadi awaludin ma'rifatus sekolah. Faham? Yang penting masuk sekolah umur 7 tahun. Lupa hadis dah. 7 tahun wajib belajar agama. Wajib kena makrifat umur 7 tahun. Wajib suruh tutup aurat bila 7 tahun. Anak perempuan wajib kita suruh pakai tudung umur 7 tahun. Dia tak pakai tak ada masalah. Suruh dia wajib. Pakai tak wajib pun. Faham? Tu yang telah akal tetapi belum balik tak ada wajib. Begitu juga yang dengan yang haram. Wajib kita larang dia. Bila anak kita 7 tahun dah dia buat benda haram, wajib larang. Di antara benda haram berjudi. Nah, judi ni dosa besar. Dah kala budak-budak berjudi lagu mana? Budak-budak tak berdosa. Dah siapa berdosa? Ibu bapak dia. Tengok kalau raya, hari raya kan ada tikang hak siap. Ada kan hak ketah gulung. Beli kedai Cina. Tak, gantung di dinding koyak. Buka tengok 602. Tengok tak ada. Tikang pula 10%. Tak. Tengok ada. Boleh RM1. Tu judi lah tu. Faham? Tapi kita tak marah sebab kita kira budak-budak. Nak biarlah budak-budak. Betul lah budak-budak tak haram, tapi kita yang membiarkan berdosa. Nampak? Haram. Mana wajib kena larang. Dan ni umur 17 tak pakai tudung lagi. Orang lelaki umur 19, 20 seluar pendek. Faham? Bukan kata budak-budak. Pasal apa? Pasal kita lahir dalam suasana environment lara. Jauh dari agama. Ni kita balik sendiri mencari agama. Alhamdulillah sempat taubat dan berundur daripada lara. Budak-budak tak ada dosa. Sebab tu anak orang kafir mati belum balik masuk syurga. Ni tolong khabar malam ni. Bukan saya pandai. Ambil dalam kitab-kitab ulama nakah, tolong terjemah bahasa Melayu. Anak orang kafir mati belum balik masuk syurga. Faham? Dan ayah kalau tak masuk Islam, masuk neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Orang kafir sama ada Yahudi atau Kristian atau penyembah tok pekong, MIC, MCA, tak ada kira siapa-siapa, sembah berhala, mati duduk dalam neraka jahanam khalidina fiha, dulu kini yang selamanya. Faham? Betul tak? Itu orang kafir. Dan anak dia yang belum balik masuk syurga. Pasal apa anak orang kafir belum balik mati masuk syurga? Kan syurga untuk orang Islam je. Betul lah. Sebab anak orang kafir Islam. Dah aja dengar pun. Ni dengar. Lepas tu kita kongsi ilmu. Saya mari bukan ngajar, cuma kongsi ilmu. Tak kena tegar. Tak faham tanya. Tak tanya faham. Tak aja dengar pula orang kata maknanya orang anak orang kafir tu Islam. Ada takut mu tak dang. Bukan takkan saya seorang tahu. Ramai lagi orang tahu. Nak. Cuma tidak popular, orang tak panggil tu Islam. Tapi di sisi Allah Islam. Dalil Nabi kata kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tak pernah dengar hadis ni? Setiap baby, setiap anak lahir alal fitrah. Fitrah dalam hadis ini bermakna suci tanpa dosa. Fa abawani yahwidan au yunasirani au yumajjisani au kama qala. Ibu bapaknya lah yang membiar atau membimbing anaknya menjadi kafir. Bila kafir itu diiktiraf setelah baligh. Nampak? Lagi Nabi berkata, rufi'al qalam an salasin. 3 golongan tidak ditulis dosa dan pahala. Yang pertama, syahid kita. Anis sabiyyi hatta yahtalima. Daripada kanak-kanak sampai dia balik. Maksud dalam hadis ini semua kanak-kanak. Kita
Kita pergi kedai apek Cina kapis tu lah, ada tokong tepi warna merah. Dia gantung dinding ada garu dua cacang itu. Faham? Kapis dah semua pergala. Anak dia kecil-kecil tu Islam di sisi Allah. Di dunia orang panggil anak orang kafir, tapi jangan panggil kafir. Faham? Lama tengok ayah dia sibuk masuk dalam, kita panggil anak Cina kedai biskar. Orang kecil kafir ambil pang ya. Jangan panggil gitu. Haram panggil gitu. Dia fitrah, belum balik, tidak ada dosa pahala, mati masuk syurga. Faham? Pasal budak-budak. Bapa gitu? Kerana Allah Maha Adil. Budak yang tak boleh gunakan akal dan sampai umur, Allah tak kira. Faham? Batu budak-budak tak tulis dosa. Orang tua minum arak tulis dosa. Budak-budak minum arak banyak pun tak tulis. Orang tua minum sikit je, setegak arak, ukurnya haram, dosa besar. Walaupun tak mabuk. Ada orang kata kalau tak mabuk tak haram. Fatwa tu mabuk. Bang. Ma askara kasiruhu wa qaliluhu haram. Kita ada kaedah agama. Apa yang banyak mabuk, sedikit haram. Memang orang minum setegak tak mabuk. Kalau bir, dia kena segelas besar baru mabuk. Kalau gelas kecil tak mabuk. Kalau whisky setengah gelas mabuk dah, tapi setitik tak mabuk. Setitik pun tapi dia adalah arak, hukumnya haram. Tetapi kalau budak-budak minum arak 1 tong tak haram. Budak sekolah tadika kemas, buat contoh. Balik sekolah, bila balik sekolah jalan 4-5 orang. Dak budak kan umur 5 tahun. Dak ada van bawa kasbek. Accident. Nampak jatuh setong kasbek. Jadi budak-budak ni ingat ke air lemonade. Balik tadika 4 orang. Nak minum mabuk. Mabuk. Dosa tak? Dak, belum balik. Nah, tidak dikira. Dalil rufi'al qalam an salasin. Nabi kata malaikat tak tulis dosa pahala 3 golongan. Hak pertama budak-budak tadi. Nah, dah 4 orang, 4 botol seorang. Habis licin minum. Nah, anak pak mak balik rumah pak leh. Anak pak leh balik rumah pak mu. Pasal mabuk. Nah. Tu nak cerita. Nah. Tapi kita besar dah. Bila buat dosa pahala. Bila buat dosa tanda dosa. Bila buat pahala tanda pahala. Sebab tu budak-budak kalau mati semayang mayat guana doa, ada tak Allah maghfirlahu? Jawab Tok Imam. Ada tak? Budak-budak mati? Tak ada. Doa mayat ni pada takbir yang ketiga. Nah, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu sampai habis. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan mayat ini, kasihankan dia, jangan balas ketina segala dosa dia, kasih balaslah dia. Nampak? Tapi kalau mayat belum balik, tak ada Allah maghfirlahu. Ya Allah, jadikanlah kematian kanak-kanak ini sebagai saham bapa dan ibunya di akhirat nanti. Jadikan kanak-kanak ini beratkan timbangan 2 ibu bapa di akhirat nanti. Ada Allah maghfirlahu, minta ampun? Tak ada. Bapa tak ada minta ampun dalam solat mayat untuk budak-budak? Kerana budak-budak tidak ada dosa. Faham tak? Sebab tu kalau budak-budak mati orang tak baca talqin. Sini orang baca talqin? Tak ada. Talqin ni khilafiyah. Faham? Bukan wajib pun. Khilafiyah. Tak sabarlah masalah talqin. Kalau ada orang ngajar dia hentang orang baca talqin, tu ustaz gila. Faham? Tak ada kira siapa-siapa. Pasal ni khilafiyah. Orang tanya Syekhul Azhar, dia jawab khilafiyah. Siapa baca pun betul, tak baca pun betul. Kerana ini adalah nas daripada ulama-ulama muktabar. Jangan baloh bodoh. Faham? Budak-budak kecil dia baca kat talqin, tu imam tu bodoh. Sebab kanak-kanak tidak ada fitnah kubur. Faham? Kanak-kanak walaupun anak orang kafir, tak ada fitnah kubur.
tak ada rasa gelap, tak ada rasa sunyi, tak ada rasa kehilangan, tidak ada takut, tak ada soal muka nakir, tak ada panah, ditidurkan oleh Allah bila dia mati. Faham? Sama ada mayat dia dibakar macam anak orang Hindu, dia rasa macam tidur, bangkit di padang mahsyar nanti. Betul orang tak cerita talqin. Budak-budak mati belum balik, orang tak buat tahlil. Ada tak orang buat tahlil arwah? Sini ada tak orang buat? Tak ada buat. Orang tak buat budak-budak. Budak-budak tak ada dosa. Dia ni macam wali Allah, macam para nabi. Tak macam mati syahid, tak ada dosa. Jadi kena faham baik-baik. Tetapi siapa yang wajib? Ibu bapa. Wajib kena suruh anak belajar fardu ain. Wajib kena suruh anak buat perkara yang wajib seperti semayang, puasa dan seumpamanya. Dah budak-budak sah dak semayang, dia belum balik lagi. Syarat sah semayang bukan balik tetapi mumayyiz. Tak syarat balik. Budak baru umur 4 tahun, 5 tahun tetapi pandai semayang, sah jadi imam solat Jumaat di sisi mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Faham? Walaupun kat tekak dia ada lastik, bila dia rokok jatuh yoyo. Nampak? Boleh jadi imam semayang Jumaat. Dah budak-budak 5 tahun suruh jadi imam. Faham? Dalam kocek ada yoyo. Tak? Kocek kanan Ultraman, kocek kiri JKK Meng. Faham? Tapi dia pandai semayang dan dia telah memayih, sah menjadi imam. Cuma afdal orang tua. Faham? Yang kedua daripada mukallaf, iaitulah baligh. Baligh bahasa Arab balighun, daripada buluh, makna yang sampai umur. Sampai umur ni kadang-kadang dengan haid, kadang-kadang dengan mani. Nampak? Keluar mani. Perempuan yang cukup umur 9 tahun keluar haid, baliklah dia. Tapi biasanya budak-budak Melayu ni, kalau perempuan dia haid umur 11, 12 atau 13. Ada juga lewat 14. Tapi yang paling awal perempuan-perempuan Arab, Bani Tihamah. Anak-anak dia 9 tahun keluar haid. Batu 9 tahun kalau haid, dia telah balik, wajib mengerjakan solat dan segala yang wajib. Tapi anak orang Melayu ni jenis kecil. Arab 9 tahun macam Melayu dekat tang 2. Arab ni dia style macam orang Sweden, orang Norway, tinggi-tinggi. Bukan Yaman lah, Yaman dia kecil. Arab mana Arab Saudi, dia besar. Kita tengok, besar. Kita ingat umur 20. Tanya ayah dia, berapa umur anak? 11 tahun. Besar Arab. Batu 9 tahun ada yang haid, 10 tahun ada yang haid. Melayu 14, 13. Tu perempuan. Yang kedua, balik dengan sebab mimpi ke keluar mani. Keluar mani. Dah mimpi ni sabab. Nampak? Goliknya dengan sebab mimpi. Siapa yang bermimpi keluar mani, maka wajib dak dia mandi junub. Tengok dulu. Kalau mimpi tu keluar mani, dia bangun tidur tengok ada air mani, wajib mandi junub. Dan itulah tanda telah balik. Faham? Tapi kalau bangun tak ada air mani, mimpi jima. Faham? Dia kata dah mimpi mana? Mimpi jima. Dah bangun ada air mani tak? Tak ada, wajib mandi junub. Cik jawab. Wajib tak? Wajib mandi dalam mimpi. Faham lagi? Dah kita bangun tak ada air mani, tak wajib mandi lah. Dalam mimpi mu mandi. Faham? Jadi menunjukkan hak zahir dan tidak syarat mimpi jima. Walau mimpi lain pun tapi dah bangun ada mani, wajib mandi. Dia kata aku mandi junub pula tadi. Bapa keluar mani, mimpi. Mu mimpi jima sama dah Aku dah mimpi jima dah. Kerja di trafik.
Lesen mati, terapik kerja dalam mimpi, takut bangun keluar mani. Majid mandi, faham? Baik, kereta WTG 6205, WTG 6205 lampu masih menyala. Sekejap lagi nak habis bateri. Apa ni? Budak-budak balik 9 tahun paling awal perempuan keluar haid ataupun mani. Laki-laki satu saja keluar mani. Ada orang pertikaian bila kita mengajar perempuan ada keluar mani, dia kata tak, perempuan tak ada mani. Kita kata ada. Sebab apa? Sebab bila Nabi bercerita tentang mimpi wajib mandi ni, seorang perempuan pula mari tanya, ya Rasulullah, hal alal mar'ati al-ghuslu, adakah atas kaum wanita kena mandi? Nampak? Iza tahtalimat, bila perempuan itu telah pun mimpi. Nabi jawab, na'am, iza ra'atil ma'a, ya, perempuan juga wajib mandi bila dia bangun daripada tidur ada air mani. Faham? Kaedah sains mengatakan perempuan tak ada mani. Dalam hadis Nabi kata ada mani, maka qaulu Rasulullah tuqaddamun 'alan nas, perkataan Rasulullah didulukan atas segala kata-kata manusia. Kerana Nabi wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bila Nabi kata keluar mani, seluruh pakar sains kata tak keluar mani, pakar hak Nabi dulu. Kerana hak sains adalah zanniyah, sangkaan belaka. Tapi yang Nabi kata tidak ada melainkan wahyu daripada Allah. Faham? Tu baru orang beragama. Nabi atas sekali. Kataan pakar sains, pakar matematik, pakar bumi, pakar kaji laut, pakar apa, PhD ke, doktor ke, master ke, degree ke, diploma, bawah. Atas sekali qaulu Rasulullah. Nampak? Baru kita sah iman orang Islam. Kalau Nabi kata, hadis kata, nanti dulu aku nak cek dulu dengan pakar perubatan. Sesuai ada hadis ni, kita pakar. Orang ni rasa iman. Sebab kadang-kadang kita tak marah doktor fardu kifayah, tapi kita kata kadang-kadang tu doktor lebih hebat daripada agama. Jangan. Nampak? Tak baca ke surat khabar? Ni kita duk yakin dah. Bila pergi doktor mahal, baik sakit. Ini rosak akidah. Kalau obat mahal, cepat baik. Rosak akidah. Kalau anak kita jadi doktor belaka, sedaplah ibu bapa. Dak sakit bila-bila, bengong punya ibu bapa. Tak baca surat khabar. Pakar jantung, mati sakit jantung. Damu pakar jantung, patut mati kecil mani. Dak mati bagian jantung. Tu. Doktor gigi sakit gigi. Ada tak? Dia doktor gigi sakit gigi. Kita nak pergi cabut gigi. Nak pergi, dia kata tutup. Berapa teknik tutup? Doktor sakit gigi. Biar faham baik. Rasulullah ni wakil Tuhan. Bukan ayah peng wakil Tuhan. Rasulullah bawa kepada kita benda yang ilmu 100%, ilmu yakin. Pakar-pakar kaji ni zanniyah, hampir betul, kemungkinan juga tak betul. Ni kita yakin sangat dengan perubatan sehingga lupa Allah, lupa hakikat yang sebenar. Tak salah kita ikhtiar dengan perubatan moden, tapi ingat mereka makhluk macam kita. Kalau Allah izin jadi, tak izin tak jadi. Masya Allah kana wa malam yasha' lam yakun. Apa yang Tuhan kehendak pasti berlaku. Tuhan tak kehendak tidak akan berlaku dulu, kini dan selamanya. Yang kedua, orang yang tidak diambil kira, iaitulah orang yang tidur. Nampak? Anin naimi hatta yastaiqiza, Nabi kata. Orang yang sedang tidur tidak dikira dosa pahala. Dia tengah tidur, dia pun kata perkataan yang haram, seperti maki hamung, tak berdosa.
Tapi kalau kita sedar mencaruk maki hamun kau orang, berdosa. Tengah tidur kan? Tak kira. Orang sedang tidur, dia tolak bini dia. Tolak sini panggil tolak boleh? Cerai. Tolak tak? Ke tolak? Tolak lah. Bukan tolak atas katil turun, bukan gitu. Tolak cerai lah. Orang tengah tidur dia cerai bini dia, tak jatuh. Tengah tidur, aku cerai mu. Bini dia kata, "Bapa bang?" "Aku mimpi bodoh." Jadi tengah tidur tak jatuh talau. Bang. Tak susah. Tengah tidur dia pun wasiat harta dia tak sah. Tengah tidur dia pun wakaf harta tanah untuk masjid tak sah. Tengah tidur. Nampak? Tengah tidur dia ucap kalimah syirik tak jadi. Faham? Tengah tidur rajak isteri tak sah. Tengah tidur merdeka hamba tak sah. Tengah tidur. Yang ketiga sekali, orang gila. Nampak? Orang gila tidak ada dosa pahala. Tak kira. Melainkan gila yang dia cari. Gila dia cari, dia tanggung. Gila yang Allah tentukan nasib dia gila, tak. Mana gila keturunan kadang-kadang. Nak hilang jadi gila keturunan. Kotor lah itu tepi-tepi jalan. Nak air orang buang-buang dah ambil minum. Nak benda kelebihan orang gila. Kelebihan dia tidak ada fitnah kubur dan tak masuk neraka. Oh hebat dia. Kita comel masuk neraka balik awal. Tu kata. Batu kita tengok orang gila, suka kan? Kita kata, gila punya orang. Dia suka kita pasal kita tak gila tapi lawang Tuhan. Faham? Suruh semayang tak mau semayang. Mu masuk neraka, aku tak masuk. Kita bodoh kata dia gila. Faham? Jangan main orang gila, itu kelebihan dia. Tapi jangan gila akibat daripada kejahatan dia sendiri. Nak ispi makan obat batu, ada hidu minyak tina, jadi gila. Itu dia berdosa depan Allah. Jenis pay kuda, jenis main PP sarah ni, takak di sarah jadi jeng otak. Itu berdosa sepanjang zaman. Tak semayang berdosa, tak puasa berdosa. Sebab gila tu dia cari. Kelebihan lagi orang gila benda, dia tidur dalam tempat kotor tak miang. Betul tak? Kita boleh tak? Tidur atas lembek berasa miang. Atas lembek ada cadar bukan beli lokang. Giant. Miang lagi. Orang gila tidur dalam sapah, dalam lokang tidur, dalam rok, tepi batu gitu tidur. Tak tahu sapah, relax. Hebat tak terang dia? Tak ada penyakit. Nyamuk dah ketik. Hebat orang gila. Tapi gila dua jenis. Satu gila kotor, lagi gila comel. Macam kita ni lah, gila comel. Gila comel ke mana? Gila main dang, gila ngai jorang. Tak balik rumah ngai. Beli ni udang ni sop-sop ni 3 riyal sekar wak upang. Sop-sop tu udang sakut di bentuk kain, piung lepas dalam air tunggu. Daripada pukul 4 petang lepas pukul 8 malam. Tengok macam orang bodoh tengok. Tu gila ngai, gila comel panggil. Gila nombor ekor. Gila main burung titik. Macam-macam jenis. Gila bola. Tengok gila bola. Orang tengok bola tu tak gila lagi, tu tengok bola. Hak gila bola ni kalau ada lawang-lawang, dia tengok cap muka dia. Tu gila, tu pocong panggil. Nak tengok bola, tengok saja sudahlah. Yang mungkin cap muka tu buat apa pula? Kerana dia cap muka. Tapi tak ramai lah tu kubur. Ni hitam, ni putih. Kalau Kedah, ni hijau, ni kuning. Nampak? Coteng muka. Muka tu dah lah uduh. Coteng bulak. Kalau muka ratu cantik, kita coteng itu lawa. Lawa tak? Dah uduh. Dah ni bukan ratu cantik. Faham?
Ada hak cukup kepala tulis pula di belakang kepala. Kerja, yuk kerja. Tengok. Dah nak pergi tengok bola catabah. Muka belang belaka ni. Nak? Rombongan lah. Tak sedap kalau pergi suku-suku dah muka belang belaka. Nak? Bah dah takkan siapa teru Bukit Jalil. Berhenti tengah jalan tu. Minum kedai, restoran. Nak? Turun sebuah bah. Lari habis orang dalam kedai. Tuan kedai gini lagi. Atu kubur turun sebuah bah. Astagfirullah. Dah kalau ada orang mati kat rumah, esok baru nak pergi tengok bola, petang tadi coteng dah. Nak? Malam ni ada orang mati nak pergi ziarah, balik awal. Pakai dok pergi nah. Nah, ni masalah tu kalau siapa coteng muka cukup kepala, hak tu orang gila. Nak tengok bola, tengok biasa sudah. Ini bukan benda fardu ain. Faham? Benda ni hiburan sahaja. Jangan lebih daripada hak. Nah, bukan Islam ni marah sokang. Sokang tak? Sokang ni riadah. Bila riadah? Ada semayang, ada tutup aurat, riadah. Nampak? Ni main bola siapa dak semayang tu bukan riadah, tu berjadah. Baik. Apa yang wajib yang ada dalam kitab ini daripada aqaidil iman. Aqaid ni akidah. Akidah ni asal aqdun. Aqdun ni bahasa Arab Melayu kata ikat. Bahasa dipanggil akad nikah. Akad nikah ni ain qaf dal aqdun. Aqdun ni simpul atau ikat. Nampak? Jual beli, akad jual beli. Akidah, akad simpul tentang keimanan. Maksud akidah atau aqaid jamak dia, kita belajar daripada ulama-ulama tentang kepercayaan daripada rukun-rukun iman. Segala yang kita belajar itu kita ikat kemah-kemah di dalam hati kita, tidak berganjak lagi. Itu dipanggil akidah. Nampak? Begitu juga seorang perempuan, seorang laki-laki haram menyentuh, haram bersama, haram tidur sekatil. Tetapi dengan ada ikat jadi halal. Ikat ke mana? Ikat dengan lafaz nikah. Pasti dipanggil majlis akad nikah. Akad tu bahasa Arab, Melayu akad nikah ni lah. AKAD asal aqdun, simpul. Laki-laki yang bukan mahram, perempuan yang ajnabiyah disimpulkan dengan ijab qabul. Bila simpul jadi suami isteri. Yang halal, yang haram telah menjadi halal. Ada ikatan. Ikatan akad nikah boleh buka balik tak? Bila ikat buka tu dipanggil benda tolak. Tolak bahasa Arab, bahasa Melayu buka ikatan. Nampak? Laki-laki nama duda, hak ni nama janda. Nampak? Tu buka balik. Faham akad? Maka akad dalam akidah mana kita simpulkan segala hak sahih. Nah, akidah yang sahih kita ikat. Ikat boh mana? Dalam hati kita. Jadi kita hidup berakidah. Comel. Nah, itu yang ulama pagi petang duk karang kitab berkenaan akidah. Kita tak payah cari sendiri dalam Quran mana ayat berkait dengan tauhid. Ni mana kait dengan fiqh. Ulama ambil suku dah. Ayat berkenaan dengan akidah, hadis berkenaan dengan akidah, buat satu kitab tauhid. Mari ajar pula free. Dengar, pegang, selamat dunia akhirat. Itu dia. Mak kalau kita fikir, kita cari dunia berapa jam? Sama tak dengan kita dengar kuliah? Kuliah saya 2 jam. Kalau kuliah biasa sejam je tak? Kita mari 2 jam ni pasal mari jauh. Nak mari balik pula 2 bulan lagi. 2 bulan lagi kena molek tuan-tuan mati dah. Kena molek saya sendiri dah mati. Faham? Betul tak? Jadi 2 jam malam ni kita cari ke paling tidak kita cari dunia berapa jam siang tadi? 8 jam. Makan 3 jam. Berak kecing mandi 2 jam sehari. Lepak tidur mendengung. Allahu Rabbi banyaknya. Jadi dunia kita 23 jam, agama 1 jam.
telah pun dikira balancing di sisi Allah. Padahal nak balance sungguh, cari dunia 12 jam, akhirat 12 jam. Mampu kita kalau ngajar 12 jam. Nampak? Cip saya buat kuliah. Kuliah bermula pada tahun ini akan start pukul 7 malam dan tamat pukul 7 pagi esok. Dengan ustaz-ustaz tidur. Tapi cukup 1 jam, dunia kita 23 jam dikira balance di sisi Allah. Alhamdulillah dah kita cari. Kadang-kadang kerja bukan 8 jam, tambah overtime 1 jam. OT, overtime. Faham? Kadang-kadang tu marah, bos tak wi overtime. Bos minta overtime. Bos kata tak wi, piket. Nak overtime, nak lebih masa. 1 jam RM4, 2 jam RM8 dapat. Gaji hak ada dah RM1,500, tambah overtime RM500, RM2,000. Tapi orang ngajar 1 jam tak boleh mari. Ni yang kata bodoh dari lembu. Betul tak? Sedangkan ni bukan ni kita ambil ilmu ustaz, hak Allah Ta'ala. Kerana kita dalam perjalanan balik. Semua orang balik belaka. Kafir, beriman, semua balik. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Baca yang kedua. Dan kepada Allah kita akan balik. Balik buat apa? Balik akan dihitung seorang demi seorang demi seorang. Nabi kata, la tazalu qadama ibni adama yaumal qiyamati indallah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan dapat bergerak 2 tapak kaki manusia di padang mahsyar nanti, bangun daripada kubur, melainkan kena jawab 4 soalan. 4 soalan. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Daripada umur kita, di mana kita habiskan? Hei si pulang bin si pulang, kita pun jawab, ya saya. Berapa umurmu? Umur saya 60 tahun. 60 tahun buat pergi mana? Masjid berapa tahun? Balasah berapa tahun? Hadir kuliah berapa tahun? Jawab, tak ada hak tu. Masa muda itu main bola. Masa tua karaoke. Balik awal. Nampak? Heret dengan gari-gari masuk dalam api neraka. Tu soalan pertama dak pas dah. Soalan kedua, an syababihi fima afnah. Masa muda pula berhabis ke mana? Jawab. Masa muda. Masa muda jangan main. Masa muda ni lah. Dah muda ni umur berapa? Cakap kok orang Kelang. Muda umur berapa? Wacik umur apa, Ji? 60. Muda ke tua? Tua. Muda. 60 muda. Kalau bandingkan dengan hak tulis buku baru ni, berapa? 85. Tak? Faham tak? Muda tak, Pakcik? Muda? Muda. Tak mati-mati lagi. 85. Faham? Kalau Pakcik 85 muda. Pasal apa? Di Terengganu ada seorang perempuan nama Hajah Macwork. 107 tahun. Itu keluar paper masa umur 104 tahun. Kahwin dengan budak umur 32 tahun. Honeymoon. Sekarang 107. Allah, pakcik ni jadi baby. Dah 60, dia 107. Anggang-anggang 107. Rasa-rasa ya? Dang tak? Dah kalau nak panjang, nak umur nak tak? Nak tak? Nak lah, tak sawak lebar gitu. Nak. Semua kita nak panjang umur, tapi panjang umur dalam taat kepada Allah. Hak tu kita nak. Ya Allah, panjangkan umur aku. Molek minta gitu supaya kita dapat berbakti kepada agama Allah. Sempat kita qada segala hutang kita kepada Allah. Tak? Siapa kau tak mau jadi muda semula? Tapi tak boleh dah. Sekali je. Kalau ada orang jual pay muda, Allah hebat. Pay tu kalau kita makan sebutir, dia akan muda 10 tahun. Pakcik umur 60, makan 3 butir semalam bang. Esok bangun tidur jadi 30. Berapa butir nak beli rasa-rasa? Kalau 1000 sebutir beli tak? Beli tak?
Belilah orang nak muda belaka. Kalau muda semuanya sedap. Makan sedap, berlari sedap, berjalan sedap, buat kerja sedap, baca buku sedap, mata terang, telinga cerah, nikah pun sedap. Nak ronda-ronda pun sedap, semayang pun sedap. Nak ni nak naik kepada je rokok apa gini, naik rujuk. Nak teriman je ni baca laju sikit, waktu big inhaler. Tu lebih orang muda. Nak sungguh. Orang ambil anak kita, orang curi ambil barang kita dah, kita tua dah boleh kejar. Dah tua. Gitu. Dah kalau kita 30 boleh kejar. Boleh kejar. Tu kelebihan orang muda. Macam saya ni. Faham? Jadi gunalah masa muda kita untuk agama. Masa ni kita belajar sedap, ngaji sedap, dengar pun sedap, baca buku agama pun sedap, nak pergi pun cepat. Nak masuk dalam masjid parking pun senang. Ni orang tua kau nak kong balik tepuh dah orang. Ni. Jadi guna masa muda kita sebelum tua untuk agama. Tapi kita habis masa muda dengan larut. Alhamdulillah kalau dang balik ke pangkal jalan, kalau larut sok mak. Kata marilah main tengok dah tepi-tepi jalan duk main gitar. Bukan nak marah benda, marilah masjid. Greng tak sedap pun, kita kapuk je. Tak mari masjid orang duk mengajar malam ni tauhid, malam esok tajwid, malam lusa fiqh, malam nun tasawuf, malam nun tafsir, malam lusa nun hadis pula. Duk main gitar tu greng. La ilaha illallah. Rugilah. Faham tak? Rugi. Kata mari dengar orang mari main di masjid ni. Tak apalah, relaxlah ustaz, nanti kita pergi lah. Tak pandai pun. Pada A minor tu greng isu. Kalau pandai pun orang pandai mari sini. Budak-budak kapung diberi yang duduk atas gerai 2-3 orang. Main gitar seorang, nyanyi 4 orang. Suara macam keledai. Bukan nak marah main tu, tapi ni masa prime time. Mari belajar agama dulu. Main duk atas gerai tu dak pas kuana. Kalau kita minta lagi je main lagu ni selagu Metallica. Lagu benda ustaz ada reti nak main. Kerana apa? Kerana matlamat kita hidup dalam dunia illa liya'budun, jadi hamba Allah. Faham? Tu matlamat. Hak lain tu hiburan. Nampak? Sebab tu kita buat nakal-nakal sikit supaya orang suka. Sebab kita hiburan daripada hiburan di konsert, tempat-tempat lagu, pak mabuk, tempat disko, baik berhibur sini dalam masjid sambil dengar kuliah, kita hiburkan hati. Balik boleh ilmu. Faham tak? Dan segala hukum daripada hukum-hukum yang bersangkut paut dengan semayang dan lainnya. Jadi dalam kitab ini dan kitab-kitab seumpama yang fardu ain adalah perkara-perkara pokok yang mesti, yang tak dapat tidak kita kena faham, kena tahu. Kerana kita hidup dalam dunia ada beberapa kewajipan. Kewajipan itulah kita kena buat dengan betul. Maka ulama-ulama karang kita tulis buku supaya kita ikut panduan dan betul keadaan hidup kita. Akidah kita betul, dalam bab semayang kita betul, puasa kita betul, maka selamat kita dalam perjalanan balik menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti kat hamba himpunkan di situ. Kita sambung 2 bulan lagi panjang umur. Baru muka 2, lambat lagi nak habis kitab ni. Jadi kalau kita baca 2 bulan sekali, kita dianggarkan tamat dalam tahun 2060. Kalau panjang umur jadi kita sambung balik 2 bulan lagi dekat hamba himpunkan akan dia. Baik, kita pergi kepada soalan.